وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita selawat tafrijah dulu nah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Hari ini kita baca ayat yang ke 110 hingga 101 hingga 110 daripada surah Al-Kahf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت السميع العليم، إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله, sekalian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah yang saya kasihi, yang baginda sallallahu alaihi wasallam merindui. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah ila akhirih. Sepanjang hayat dan kehidupan kita, kita ikuti, kita sertai dengan kesyukuran yang tak pernah henti kepada Allah Azza wa Jalla atas kurniaan yang tertingginya kepada kita, yang mana kita masih ada iman, kita masih di dalam pelukan Islam. Seterusnya, kita memiliki ihsan untuk membuka pintu-pintu hati kita seluas-luasnya bagi menimba ilmu. Tuangkanlah rahmatmu ke dalam dada kami agar kami dapat menimba sebanyak ilmu, yang mana ilmu ini dapat memberi manfaat kepada kami sebagai penyuluh jalan dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Hari ini adalah hari terakhir kita dalam bacaan hadis Qudsi, yang mana hadis Qudsi ini adalah karangan daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengambil dalam banyak-banyak hadis Qudsi yang Allah Ta'ala ilhamkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, maka dia hanya mengutip 38 untuk dijadikan di dalam satu kitab agar menjadi bekalan buat kita. Segala nasihat, perhatian yang Allah Ta'ala bagi, yang Allah Ta'ala seru, maka telah pun diletakkan di antara hadis-hadis yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala. Jadi, kitab hadis Qudsi yang kita baca beberapa tahun yang lalu lah, dia sebenarnya dah bertahun-tahun dah kita baca nak. Saya tengok nak. Okay, kita mula baca dia tahun 2018. Tahun 2018. Jadi sekarang tahun 2021, tak lama lah no. Sebab setiap minggu kita baca kan. Jadi dalam tempoh ni, maka hari ni dengan izin Allah, insya-Allah kita cuba mengkhatamkan hadis penutup yang telah pun disusun oleh Imam Al-Ghazali. Beliau hanya menyusun lah. Dia bukan periwayat, dia hanya menyusun. Dia pilih hadis-hadis yang terbaik yang kena dengan batang hidung muka kita ni. Jadi diletakkan dan menjadi pengajaran untuk kita sebagai bekalan, sebagai azimat dalam kehidupan di dunia ini untuk kita bawa ke akhirat. Dan sebagai penutup, hadis yang ke-38 ini agak panjang. Walau bagaimanapun kita raikan, kita baca sekerat. Kita baca sekerat. Sebab apa? Sebab dia 1, 2, 3, 4, hampir 4 muka surat. Jadi kita meraihkan, kita baca sekerat dan kemudian kita akan baca tuan makna dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ibna Adam, if'alil khaira fa innahu miftahul jannat. ويقول إليها واجتنب الشر فإنه مفتاح النار. ويقول إليها يا ابن آدم اعلم أن الذي تبنيه للخراب وأن عمرك للخراب
وجسدك للتراب وما جمعته للورثة. فالنعيم لغيرك والحساب عليك والعقاب لك والندم والصاحب لك في القبر العمل. فحاسب نفسك قبل أن تحاسب، والزم طاعتي واحذر معصيتي، وارض بما آتيتك وكن من الشاكرين. يا ابن آدم، من أذنب ذنبا وهو ضاحك أدخلته النار وهو باك، ومن جلس باكا من خشيتي أدخلته الجنة وهو ضاحك. يا ابن آدم، كم من غني يتمنى الفقر يوم حسابه، وكم من جبار أذله الموت، وكم من حلوة مرره الموت، وكم من مسرور بنعمته كدرها عليه الموت، وكم من فرحة أو أورثت حزنا طويلا. يا ابن آدم، لو تعلم البهائم ما تعلمون من الموت لأمتنعت من الأكل والشرب حتى تموت جوعا وعطشا. يا ابن آدم، لو لم يقدر عليك إلا الموت وشدته لكان يجب عليك ألا تهدأ بالليل ولا تقر بالنهار، فكيف وما بعده أشد منه. Okay, kita bontar kat tu nah, kita bontar kat tu, kita tengok terus masuk dia sebab panjang lagi hadis ni dah. Tapi ni ulama-ulama hebat ni, dia hafaz tu, yang panjang-panjang ni dia hafaz. Kita kalau suruh hafal hadis ni, wallahu alam lah, pakailah tu. Sirik-birik boleh dapat insya-Allah nah. Boleh dapat, tapi mau sirik dulu. Sebab tu saya kata kalau nak cuba nak test kita punya kemampuan, cuba cari hadis yang panjang-panjang tu hafal. Sementara nak dapat julin mata-mata ni. Okey. InsyaAllah itu baca nah. Hadis yang bermaksud masih lagi di dalam penutup hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita, ya bani Adam, wahai sekalian manusia, berbuatlah kebaikan kerana kebaikan itu adalah menjadi kunci ke syurga atau yang menarikmu ke syurga, dan jauhilah kejahatan kerana ia adalah kunci ke neraka dan yang menghalaumu ke sana. Dan kita tengok dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah Ta'ala sebut innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Allah Ta'ala bagi tahu kita, kalau hampa buat baik, maka kebaikan itu adalah menjadi satu kunci, anak kunci untuk kamu ke syurga, atau menjadi sebab untuk membawa kamu ke arahnya, kepada syurga. Segala jenis kebaikan, walaupun kebaikan itu hanya sebesar zarah. Sebesar zarah yang kita bicarakan, yang kita bincangkan ni bukanlah besar mana no. Zarah ini adalah sesuatu yang halus yang tak boleh dibagi dua. Besar debu pun Allah Ta'ala kira. Dan kebaikan itu juga yang akan membawamu ke syurga. Hanya kerana sedikit kebaikan yang kamu taburi boleh membawa kamu ke syurga. Bukannya Allah Ta'ala nak pandang amal yang banyak tetapi riak, walaupun sedikit tetapi ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka boleh membawa kamu ke syurga. Ini yang dimaksudkan dengan tak dengar ke? Okey saya Ustazah. Dengar saja insya-Allah. Dengar. Okey, baik. Terima kasih nah. Maaf sedikit gangguan. Dan kita tengok di dalam beberapa kisah yang menjadi satu contoh tauladan kepada kita, sahabat yang fakir miskin yang hendak memberi dengan sedikit harta yang ada, walaupun dicari nah, seorang sahabat fakir ni. Sebab apabila Rasulullah bersabda, di antara amal yang paling mudah kamu perolehi tanpa syarat adalah amalan sedekah. Kamu mudah memperolehi tanpa syarat. Yang ini tak ada pada syarat sah. Suci dia. Kalau kata berak tak ada basuh pun sah buat amalan tu, iaitu bersedekah.
Kalau kata kamu tak ada wudu pun sah amalan tu. Kalau kata kamu tak dan pakai baju, kamu tak tutup aurat pun sah amalan tu. Kalau kata kamu tak ada berniat pun sah amalan tu. Itu adalah amalan sedekah. Yang mudahnya. Yang cukup mudah. Tanpa syarat. Janji ikhlas kerana Allah. Jadi dia hari tu, dia balik pergi cari ke rumah dia. Dia kata kepada isteri dia, kita ada apa yang boleh kita lakukan untuk memberi sesuatu pada hari ini kerana aku nak mulakan pagi kita ini dengan bersedekah. Maka kata sang isteri, kita tak ada apa-apa di rumah kecuali biji-biji kurma yang aku keringkan. Dikeringkan biji-biji kurma. Dah tak ada apa. Biji kurma tu dia simpan, dia keringkan. Jadi dia kata, jadi biji-biji kurma ni dia kata kepada isteri dia rendam. Rendam biji kurma tu. Bila rendam, dia menghasilkan air. Dan air tu bagilah binatang minum. Tu dia punya nak sedekah. Cari apa yang ada. Cari apa yang ada. Isteri dia kata hanya ada biji kurma. Dan biji kurma tu dia kata rendam bagi binatang minum. Letaklah dekat luar. Sekalipun seekor semut yang datang hadir untuk minum, maka itu sebagai sedekah, wahai isteriku. Itulah yang dikatakan amalan tanpa syarat. Dan mungkin kerana sedikit amalan itu boleh menjadi asbab untuk kita ke surga. Sikit saja. Sebab apa? Janji kamu lakukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia kata, ini kata Allah, segala amal kebajikan yang kamu lakukan itu adalah kuncinya. Jadi kita hari ini kita sedang mengumpul kuncinya. Surga Allah tu ada 8 saja. Kunci banyak ni. Tak tahu yang mana satu nak boleh buka. Kadang-kadang kunci berungkui banyak saja. Tapi tak ada yang boleh buka. Masuk satu pintu tak boleh, masuk satu lubang kunci tak boleh. Rupa-rupanya tak boleh pakai semua kunci yang kita bawa. Berkarat. Faham maksud berkarat tu? Tak boleh guna. Pasal apa? Sebab tak cukup syarat dia. Ada saja yang tak kena. Maka walaupun anak kunci tu dah betul dah. Tetapi sayangnya dia tak sesuai dengan lubang kunci tu. Begitulah juga dengan amalan kebaikan yang kita buat. Buatlah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengikut atas perintahnya. Kerana dia menjadi sebab. Hanya asbab. Dan kita tahu sebab utama kita ke surga adalah rahmat. Rahmat daripada Allah Ta'ala. Kalau bukan daripada rahmat dan pandangan rahmat Allah Ta'ala itu, nescaya tak ada lah tempat kita. Walaupun kita bawa kunci berlambak-lambak, namun tak boleh masuk satu lubang pun. Dan begitu juga Allah nasihatkan kita, wahai anak Adam, wahai seluruh anak Adam, jauhilah kejahatan. Seelok-eloknya, sebaik-baik mungkin hindarkan daripada terjerumus ke dalam kejahatan. Tak kira kejahatan kita ini, dia bersifat perkataan, perbuatan, bahasa isyarat, tingkah laku kita. Semua adalah boleh kita lakukan secara yang menjurus ke arah kejahatan. Kebaikan pun macam tu. Kebaikan macam tu. Kadang-kadang kita buat kejahatan hanya dengan syarat sahaja. Tapi itu juga dikira sebagai kejahatan. Kenapa Allah Ta'ala perintahkan agar kita menjauhi kejahatan? Kerana ia adalah anak kunci neraka. Dan dia juga akan di antara penyebab untuk mengheretmu ke sana. Wa'iyadzubillah, ini satu ketakutan yang amat sangat. Bila mana kita dibahagikan di antara golongan kanan dan golongan kiri, ketahuilah si golongan kiri betapa celaka dan malangnya nasib mereka. Dihalau seperti binatang ternakan pada bahagian-bahagian api yang sedang marak menyala, kepanasan yang memuncak. Tetapi kaki berlari ke arah api tersebut untuk menjerumuskan seluruh jasadnya. Ini yang kita katakan, inni kuntu minal zalimin. Yang kita nak sebut pada Allah, aku yang zalim. Kenapa kita menzalimi diri kita hingga kita meletakkan diri kita di dalam tempat yang disiksa. Kita zalim pada diri kita. Walhal Allah Ta'ala dah bentangkan kepada kita jalan kebaikan. Kamu nampak benda tu tak elok. Tahu kata tak elok. Tapi buat juga.
Kenapa? Itu yang kamu cari. Dan ia adalah kunci ke neraka. Kata Allah, wahai manusia, ketahuilah apa yang engkau bangun. Apa yang engkau bangunkan akan hancur. Bahawa umurmu juga akan sampai ke penghujungnya. Apa yang kita bangun, apa yang kita kumpul, apa yang kita bina, apa yang kita buat, apa yang kita kira, apa yang kita usahakan. Itu maksud Allah. Apa juga yang kita usahakan, yang kita kerjakan daripada awal-awal kehidupan kita ni, semuanya akan hancur. Kita buat rumah 5-6 tingkat. Kita mungkin seorang arkitek yang membina bangunan 70 tingkat, 100 tingkat. Nah, kita mungkin seorang yang hartawan, boleh membina masjid, boleh membina bangunan-bangunan dan sebagainya dengan bertingkat-tingkat. Ataupun mungkin singgah istana yang besar, tersergam indah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kullu man 'alaiha fan. Kesemuanya itu akan binasa. Semuanya akan hancur. Tak ada yang kekal. Sekelip mata saja Allah Ta'ala nak menghancurkan. Kalau kita tengok tragedi yang berlaku satu ketika dulu menara berkembar yang berada milik Amerika Syarikat tu, mudah sangat-sangat nak runtuh no. Pembinaan dia memakan belanja berjuta, berbilion-bilion. Tapi dalam sekelip mata Allah Ta'ala hancurkan. Hancur terus dalam sekelip mata, punya hebat Allah. Tu baru sikit dia buat nak. Apatah lagi dengan satu lafaz kun fayakun. Hancur seluruh dunia ni. Kata Allah, apa yang hang buat, apa yang kamu bina, apa yang kamu usahakan, semuanya akan binasa. Tapi dia kata, kita yang kekal adalah amalan. Macam tu juga dengan umur. Umur kita akan sampai ke penghujungnya. Kita ada had. Kita ada tempoh expired. Sebelum kita lahir, Allah Ta'ala dah catik dah. Rezeki kita, umur kita, jodoh kita. Allah Ta'ala dah hitung dah. Dan kita masing-masing ada job expired dah. Cuma kita tak tahu je. Kalau lah kita boleh baca macam kita beli benda kan. Kita baca tengok tempoh. Tempoh, tamat tempoh dia bila. Kita boleh tahu. Tapi kita tak tahu. Bila tak tahu, inilah penyebab di antara kadang-kadang kita terlupa bahawasanya kita milik Allah. Kadang-kadang kita terlupa yang segala-gala ada pada kita itu pinjaman. Kita akan bagi kepada Tuan pinjam itu sendiri. Dan dia kata, apabila jasadmu adalah teruntuk buat tanah. Rupa-rupanya, jari yang kita gunakan, kaki yang kita berjalan, mata yang melihat, mulut kita yang berbicara, badan yang kita jaga, kita sapu lotion, kita bubuh bedak, kita celakkan dia, kita wangikan dia. Rupa-rupanya dia adalah untuk tanah. Akan dikembalikan kepada tanah. Tak ada yang orang bubuh dalam ayak mati, pergi bubuh dalam ayak tak juga. Cari tanah juga untuk dikebumikan. Badan kita untuk tanah. Jasad ni memang diberikan kepada tanah. Apa yang telah bersusah payah, engkau mengumpulkannya untuk pewaris-pewarismu. Apa yang kita kumpul ni, yang kita usahakan, yang kita buat, yang kita himpun, semua tinggal dekat pewaris. Tak kira lah. Sama ada pewaris itu adalah anak-anak kita. Itu kita panggil nasab. Keturunan. Ataupun mungkin kita tak ada waris, ditinggalkan kepada Baitul Mal, ditinggalkan kepada pewakaf-pewakaf yang lain, ataupun mungkin dilelong sedemikian saja. Kita tahu benda tu semua akan tinggal. Tapi tengok kita nak tinggal tu dekat siapa. Pada bahagian mana yang kita tinggalkan. Dia nak pulang balik lah. Allah Ta'ala nak bagi balik. Cuma Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita, semua ni yang nak tinggal. Tapi boleh bawa balik. Boleh bawa balik kepada Allah Ta'ala. Boleh bawa balik ke alam barzah dengan cara kamu. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam beberapa hadis, dalam Al-Quran bahkan. Hatta yang kamu kumpul, yang kamu usahakan bersusah payah itu, yang kamu bakal tinggalkan itu, maka kamu boleh bawa. Boleh bawa ke akhirat. Tetapi bukan berbentuk
harta dunia. Sebab di sisi Allah, harta dunia itu tak ada harga. Nah, tapi harta itu yang telah kamu tukarkan nilainya kepada harta akhirat. Walaupun hanya kamu berinfak hanya dengan jumlah yang terlalu sedikit. Sikit sangat. Adalah RM2 yang kita bubuh. Tabung kemanusiaan. Itu dikira. Dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai tukaran wang. Kita kalau nak pergi negara mana-mana, kita kena tukar duit. Nah, di Malaysia ringgit. Kalau kita nak pergi ke Indonesia, kena tukar kepada rupiah. Kalau nak pergi kepada Arab, kena tukar kepada rial. Dan begitu jugalah kalau negara-negara lain yang kita nak pergi, kita kena ikut mata wang negara yang akan kita pergi. Begitu juga kita nak ke akhirat. Bila kita nak ke akhirat, kita tak boleh bawa ringgit kita, tak boleh. Kita kena tukarkan kepada mata wang akhirat. Macam mana? Wallahualam. Allah lah yang maha mengetahui apakah yang kita sebut itu sebagai pahala, berbentuk macam mana, rasa macam mana, rupa macam mana, Allah sahaja yang tahu. Tetapi yang kita yakin, janji Allah itu benar. Tak adalah kita tinggal kat waris semata-mata. Tinggal juga kat waris. Tapi tak adalah kesemuanya tinggal dekat mereka. Sebaliknya, ada juga yang waris-waris yang baik. Yang kita, yang ni kita buat kat mak. Yang ni kita sedekah atas nama mak ayah kita. Kemudian ada lintasan-lintasan orang melintah nak buat wakaf. Yang ni bubuh atas nama mak saya. Mungkin nak bersedekah. Mungkin dalam tabung masjid. Kita orang perempuan tak boleh ke masjid. Anak-anak kita yang pergi kirim sak ni tolong bubuh dalam tabung masjid. Atau macam kemarin Kak Ilah bagi tahu kalau kata singgah di masjid. Letak. Waktu kita letak duit dalam tabung masjid tu, kita niat ni atas nama sekian orang. Itulah tukarannya. Itulah tukaran mata wang yang akan kita bawa balik ke akhirat nanti, yang kita akan belanja di sana. Di sana kita miskin, kita susah sangat. Dan kita mengharapkan apa yang kita usahakan di sini boleh kita belanjakan di sana. Itulah harapan yang kita harap sangat-sangat kepada Allah. Dia kata maka kesenangannya bagi orang lain. Jangan kita tinggal macam tu saja sebab mereka yang senang. Duit kita tinggal puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu bagi dekat waris-waris yang ditinggalkan. Mereka yang menikmatikan kesenangan. Sementara kita susah payah. Kita tengok orang dulu-dulu mereka beringat mereka beli tanah. Beli tanah. Sampai bergelung-gelung, berekar-ekar. Kemudian mereka mati tinggal kepada waris yang terkemudian. Mai waris yang tak sedar diri ni kan hidup dengan kemewahan yang diusahakan oleh orang terdahulu. Jual tanah, duit enjoy sampai habis. Tak ingat langsung kepada yang telah tiada. Hari ini kita menikmati kesenangan adalah hasil usaha daripada orang dahulu yang bersusah payah. Jikalaulah kita teringat dekat mereka tu, belanjalah untuk mereka. Hantarlah kiriman-kiriman kepada mereka sebagai perbelanjaan mereka. Kesenangan di sana nanti. Tak ada lah kita makan seorang di dunia. Makan di dunia ni habis kenyang jadi taib. Jadi najis yang dibuang. Orang tak pandang lah. Orang beraknya orang tak pandang dah. Orang kencing pun orang tak pandang. Orang buang. Orang tak bagi duduk pun di dalam lubang jamban pun orang tak bagi orang buang. Betapa najisnya. Tetapi kita boleh tukarkan dia. Dan kata Allah Ta'ala lagi. Dia kata sedangkan yang dihisap adalah engkau. Hang yang nak kena hisap. Hang susah payah kerja. Cari harta sebanyak mungkin lah tinggal bagi dekat mereka. Mereka seronok-seronok dengan harta. Yang nak kena hisap ni kita akan dihisap. Daripada mana kamu memperolehi hartamu itu. Kepada mana kamu belanjakan dia. Yang tu pun bertahun-tahun kena kira. Bertahun-tahun kita kena siasat. Disoal, disiasat. Dicatat. Ni bukan audit negara ni. Audit fi dunia wal akhirah. Audit dunia dan juga akhirat. Hampir tak mana setiap 1 sen semua akan diperhitungkan. Jadi dia kata
Yang nak kena hisap tu kita, engkau lah yang bakal menanggung balasannya dan yang akan menyesal. Balasan dia akan ditanggung. Kalau kata kita boleh nak jawab, yang ni main kot ni. Yang ni yang dapat di mana ni? Ni dapat kot tu. Hang beli ke? Hang beli dengan duit daripada mana? Hang kerja macam mana? Hang usahakan macam mana? Kan hang makan gaji buta? Hang kerja 12 jam, 6 jam saja hang kerja, 6 jam lagi hang curi tulang. Itu juga akan dipersoalkan. Itu yang katakan segala harta, kalau kata kita kerja di pejabat tu, walaupun sehelai kertas yang kita ambil di pejabat, kita bawa balik mai ke rumah kita, yang tu akan dikira. Itu yang kata Allah Ta'ala tu, dia punya hisab dia ni terlampau halus. Terlampau halus. Hang gunakan pen mana? Pen pejabat. Syarikat punya pen. Dakwat itu akan dikira kegunaan kamu itu adalah untuk kegunaan peribadi. Sedangkan dakwat itu adalah digunakan untuk kamu kerja saja. Hang guna untuk peribadi juga akan dikira. Dahsyat Allah Allah. Kita tengoklah di antara peribadi Tuan Guru Ni Aziz Allah yarham Ni Aziz. Waktu dia tanda tangan kan, pembantu dia tanya dia kenapa Ayah Haji tanda tangan tak clear, tak apa terang. Dia kata sebab pen ni dia kata pen kerajaan. Dakwat ni milik kerajaan. Bila hak kerajaan adalah hak rakyat. Kalau dia guna pen dia sendiri baru dia tekan dakwat tu. Kalau dia guna pen hak yang kerajaan punya, hak pejabat punya, dia akan layang. Dia tak mau terlalu banyak menggunakan walaupun hanya pada dakwat. Kita ambil berat tak sampai ke dakwat tu. Sebab dia kata dia akan ditanya di akhirat nanti. Berkenaan dengan dakwat tu. Memang Allah Ta'ala tanya. Sebab tu kita Allah Al-Khabir. Di antara salah satu Asma'ul Husna nama Al-Khabir ni, dia ni adalah seorang yang begitu halus dalam penghisapan dia. Dia perhati sungguh satu-satu. Yang masa ni menyesalnya aku, banyak yang aku gunakan. Ketahuilah bahawa yang menemani engkau di dalam kubur hanya amalan. Yang ni memang selalu ditegaskan. Rasulullah pun selalu pesan. Yang akan temani kita di dalam kubur nanti adalah amalan. Oleh itu, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Allahumma hasibni hisaban yasira. Di antara doa Rasulullah yang Rasulullah tak pernah tinggal. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Janganlah tanya banyak-banyak. Tanya sikit-sikit sudahlah. Janganlah tanya banyak-banyak. Kalau tanya banyak-banyak ni Allah, banyak cerita. Kalau tanya banyak-banyak, banyaklah nak kena cerita. Bila banyak cerita, banyaklah salahnya. Banyaklah kecacatan yang kita temui. Dia kata, sebelum kamu dihisap, hisap sendiri. Kita kena kira. Tang ni, yang ni kau ambil tang mana? Duit ni macam mana mai? Benda ni kok mana dia mai? Hak ni siapa punya? Ke aku pinjam tak bayar dah? Ke aku ambil tak bagi langsung? Aku buat harta aku. Kena. Hisap dulu. Perhati dulu. Tengok. Adakah dia milik aku yang mutlak? Kalau milik aku yang mutlak, daripada mana mai? Hisaplah diri kamu. Jadi dia kata, tetaplah dalam taat kepadaku. Jauhilah daripada berbuat maksiat kepadaku. Terimalah dengan redha hati dan senang hati dengan apa yang kuberikan kepadamu. Dan jadilah orang yang tahu berterima kasih. Allah Ta'ala pesan, apabila kita tahu bahawasanya amalan kita adalah teman dalam kubur kita nanti, itu teman yang akan duduk dengan kita. Yang mana kita tahu Rasulullah beritahu, punya gelap gelitanya alam barzah ini sehingga pecah berbola mata. Awal-awal kita dibangkitkan di alam barzah. Selepas orang semua balik, kita bangkit. Kita buka mata. Buka mata dalam gelap gelita. Memang tak nampak. Nak kata pejam, buka. Tapi buka tak nampak apa-apa cahaya. Awal-awalnya kata baginda SAW pecah berbola mata. Kenapa pecah? Sebab terlampau kita ni bila nak merenung, nak tengok juga-juga. Sesuatu yang tak boleh tengok dah, tak nampak dah. Hingga menyebabkan pecah. Allah. Sakit mata pun dah cukup. Apatah lagi pecah berbola mata.
Kemudian hadirlah teman. Nampak tiba-tiba main seorang. Kalau amalan kita tu cantik-cantik lah dia, harumlah baunya, bercahaya menjadi teman di alam barzah. Bolehlah juga duk sembang, tanya hang ni siapa. Dia kata, akulah amalanmu. Kalau kata Mat yang tuduh buang ni siapa lah. Awak busuk sangat. Awak takut sangat tengok dah duduk gelap dalam gelap gelita nah, mai rupa macam tu. Dia kata aku amalan hang yang buruk. Yang menjadi teman di sana nanti. Yang dikata malam pertama di alam barzah ni no, kita semua akan rasai satu getaran yang bila mana dibacakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali lah orang yang menangis tersedu-sedan kerana takut sebab dia kata seorang duduk seorang-seorang. Kalau di padang mahsyar ramai, kalau alam barzah seorang-seorang. Teman yang nak main ni tak tahu macam mana teman. Kita tak yakin teman kita yang macam mana. Kita hanya berusaha sahaja nah hari ni. Jadi dia kata, tinggallah maksiat. Tinggallah segala perkara yang berbentuk kemaksiatan, kita cuba elakkan. Kita cuba tinggalkan. Nah, belajar untuk menghindarkan diri, menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dan belajar untuk menerima dengan redha hati, dengan senang hati apa yang Allah bagi pada kita. Maknanya Allah Ta'ala nak suruh kita banyak-banyak berterima kasih. Bersyukur. Alhamdulillah. Yang ni saja habuan aku. Yang ni saja. Mana Aceh mereka dapat lebih, aku dapat. Alhamdulillah. Ini saja yang kita dapat. Patutnya yang memang layak buat aku. Yang sepadan dengan aku. Jangan pandang orang yang lebih. Kerana itu memang selayaknya buat dia. Jadi kata Allah, redalah. Terimalah dengan senang hati. Apa juga yang Allah nak bagi dekat kita. Baik buruk, musibah yang Allah Ta'ala bagi, ataupun nikmat yang Allah Ta'ala bagi, kita tahu, ni rupanya bahagian aku. Yang mana Allah Ta'ala dah tetapkan untuk aku. Terimalah. Kata Allah lagi, wahai manusia, siapa yang melakukan satu dosa, tetapi ia tertawa, akan kumasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Siapa yang duduk menangis kerana sangat takut kepadaku, akan kumasukkan dia ke dalam syurga dalam keadaan tertawa. Allah Ta'ala seru lagi kita nak, wahai manusia, siapa yang tertawa ketika buat dosa, maka akan kumasukkan dia ke dalam nerakaku dalam keadaan menangis. Kita jangan ketawa bila buat dosa, menyesallah. Menyesal. Sebab sesalan hari ini, sesalan yang amat berguna. Janganlah kepada penyesalan yang sudah tak berguna lagi. Penyesalan ni memang kita tak boleh nak patah balik dah. Sekarang di dunia ni menyesallah. Menyesallah di atas segala. Nadim. Nadim ni maksudnya orang yang paling menyesali di atas segala perbuatan-perbuatan dia, di atas segala perkataannya, tingkah lakunya, bahasa isyaratnya. Sama ada kita buat kepada orang atau kita buat pada diri kita sendiri. Kalau kita buat pada diri kita sendiri, kita zalim pada diri kita sendiri. Contoh dia di antaranya amalan syirik. Itu kita buat pada diri kita sendiri. Kita yang mensyirikkan Allah. Kita menzalimi diri kita. Kita tinggalkan solat. Kita tak berpuasa. Kita lari daripada membayar zakat. Itu adalah amalan yang dinamakan menzalimi diri kita sendiri. Kalau kita tak menyesal hari ini, bimbang. Bimbang kita akan menangis. Aku dapat duit tak bayar zakat pun. Awak tak bayar. Mana nak tahu kata nak kena bayar. Lepas tu gelak aja tanpa rasa bersalah. Tahulah kata Allah, kamu akan menangis. Tangisan yang tak berguna lagi. Begitu juga kalau hari ini kita menangis kerana tangisan sesalan. Maka akan ku masukkan kamu ke dalam syurga ku dalam keadaan tertawa. InsyaAllah. Sebab tu Allah Ta'ala kata menangislah. Menangislah kerana takutkan Allah. Takutkan azab Allah. Maka akan ku masukkan ke dalam syurga dalam keadaan tertawa. Wahai manusia, banyak sekali orang kaya yang berangan-angan menjadi orang miskin dan fakir pada hari penghisapan. Banyak sekali orang-orang yang bongkak menjadi hina-hina setelah hidupnya dirampas malaikat maut. Yang banyak
manis menjadi pahit setelah mati. Banyak sekali yang bersukaria dengan kesenangannya, menjadi sedih setelah tiba maut. Sering berlaku gara-gara kegembiraan yang sedikit sekali mengakibatkan kesedihan yang berpanjangan. Kata Allah. Di akhirat nanti, di hari penghisapan nanti, orang kaya berangan-angan nak jadi fakir miskin. Sebab apa? Tak kena tanya banyak. Tak kena tanya banyak. Okey, kita tengok macam ni, sudahlah. Kita kalau orang arahkan untuk pindah rumah. Masa tu kita tengok Allah nak bawa barang banyak je. Nak pindah rumah ni. Nak cerita kain baju, hak yang berlori-lori, nak cerita pinggan mangkuk, nak cerita beg tangan, nak cari tudung, nak tengok keronsang, balik mana besen, berpeti-peti, ya. Dah diarahkan untuk pindah rumah. Yang tu saja pun sudah. Tak kira lagi dengan barang-barang perabot. Hal yang lagi mahal, lagi berat, lagi mahal, lagi berat. TV, tiap-tiap bilik ada TV, peti air. Peti air bukan biasa-biasa punya. Air yang boleh masuk dengan orang-orang nak peti air. Masa ketika ni, barulah kita tengok senang daripada pindah rumah. Alah, dia tak banyak barang. Dia pergi aku tu je. Dia bawa lah sekadar yang perlu. Pasal apa? Sebab dia tak banyak barang. Dia pergi macam tu je. Kita ni macam-macam kapek 4, 5 dan gulung. Hak yang sumbat bawah katil tak cerita lagi. Hak yang duduk di atas bumbung almari tak kira lagi. Hak dalam stor pun berlambak-lambak lagi tak guna. Allah Allah. Ketika ini, kita akan bercerita. Kalau lah aku tak beli. Serba mak nikah ni macam mana. Kan senang. Tak cerita lagi hak yang duduk bersangkut di dinding tu. Allah banyaknya cerita nak pindah. Mau pindah di dunia. Bukan perpindahan akhirat. Yang maksud Allah macam ni dah. Orang kaya berangan-angan nak jadi fakir miskin. Senang tak payah tanya banyak-banyak. Bila tak kena tanya banyak-banyak, taklah lama sangat pada hari penghisapan ni. Sakit dan azab. Nah, begitu juga orang yang bongkak. Orang yang hina dina. Ketika mana kehidupan dia dirampas oleh malaikat maut. Waktu di dunia punya sombong lah. Sampai tak boleh silap sikit. Orang nak pergi mengaji, orang parking kereta kat depan rumah dia pun marah. Sak saja. Dia pun bukan duduk mengaji lama-lama. Sejam saja keluar maki hamun. Minggu depan, bubuh batang nyok kat tu. Bubuh pasu bunga. Tak usah bagi dia duduk kat situ. Carilah hamba-hamba Allah ni tahu kita nak tumpang di depan laman orang. Carilah kat tempat-tempat lain berjalan lagi jauh. Allah nak bagi pahala pada setiap langkah yang dia berjalan. Allah Ta'ala dan malaikat melaknat orang yang sombong, yang bongkak. Ni duduk lalu depan rumah kami. Habis tanah-tanah kami berlopak, berlubang. Ni dia pun duduk lalu. Itu di antara yang berlaku. Tapi hari ni Alhamdulillah kita tak hadapi cabaran dan ujian ketika mana kita parking kereta kan. Tidak ada di kalangan ukhuwah-ukhuwah kita yang kena marah sebab parking depan laman rumah orang. Parking dekat tempat orang kita pernah lalui sedemikian. Alhamdulillah. Allah bagi hadiah tu hadiah yang teristimewa. Tapi orang yang bongkak, orang yang sombong ni apa jadi? Apabila malaikat maut sampai, habis berpisahnya roh daripada jasad, jadi tanah. Di tanah juga. Dan akhirnya menyesal lah kalau lah. Dah lah aku tak mau ngaji. Aku tolong mereka bagi parking sat pun tak apalah. Dapat juga pahala. Bukan mereka duduk di surau tu tak turun-turun. Kan kita dulu kita kena marah dengan sebab speaker kita kuat. Ganggu orang yang duduk dalam rumah nak tidur malam tak boleh. Kita bukan baca kitab sampai daripada pukul 9 pagi sampai 9 malam. Saya masak waktu pukul 10 berhentilah. Tapi mereka tak boleh. Mereka marah dekat kita. Sebenarnya itu adalah hadiah yang begitu indah untuk kita nikmati pada hari ini. Orang sombong tak ke mana. Wahai manusia, sekiranya binatang yang tidak berakal itu mengetahui tentang maut sebagai yang kamu ketahui, nescaya binatang-binatang itu tidak akan dapat makan dan minum sehingga mereka mati kerana lapar dahaga. Kalaulah binatang yang tak ada akal ni tahu cerita mati macam kita tahu, sebab kita ada hadis dan Al-Quran yang menceritakan kepada kita. Tapi binatang dia pun tak ada. Tak sampai. Kalaulah dia tahu, kata Allah,
Nescaya mereka tu tak lalu makan, tak makan dan tak minum, mereka akan mati terus. Dia pun punya takut. Ha? Wahai manusia, seandainya engkau diberitahu bila engkau mati dan bagaimana kesakitannya yang bersangatan, nescaya engkau tidak pernah merasa tenang pada waktu malam dan siang. Betapapun juga sesudah kematian itu jauh lebih dahsyat daripada kematian itu sendiri. Allah, kalaulah kita tahu, dia kata. Kita ni diberitahu. Rasulullah menceritakan. Allah sendiri menceritakan tentang hal ehwal kematian. Cuma tak merasa. Tak merasa sakit tu. Nah, mati tu sakit katanya. Tapi kita tak rasa kesakitan tu macam mana. Kita cuma dengar saja. Namun akal selalu menipu. Orang yang dah mati, sahabat-sahabat kita yang mati, saudara mara kita yang dah mati, ibu ayah kita yang dah mati, mereka dah melepasi satu fasa kesisaan, iaitu merasai azab sakaratul maut. Kita duk tunggu. Macam mana kita ni, duk tunggu giliran vaksin. Ada orang yang nak pergi cucuk tu sampai puncak lesi ni, takut. Takut jarum yang halus saja nak masuk. Ada yang mengucap siap-siap kot takut mati. Kemudian orang cerita hang cucuk sat lagi jadi lagu tu, jadi lagu ni, jadi lagu tu. Punya pakak-pakak takutlah takut mati. Oh, kalau tahu tu, dapat-dapat tarikh ni ketang lah. Kan? Tak salah kata apa. Kita ambil darah minggu ni. Doktor kata minggu depan main ambil keputusan. Ni dalam hati ni dudak-dudak apalah saat lagi nak keluar ni nak cerita pasal penyakit apa ni. Dah tak senang nak duduk dah. Nak pergi dengar apalah dia nak kata dekat aku. Baru dia nak cerita penyakit. Kita di sini dah takut. Apatah lagi mengenai satu azab yang hazimil lazat. Yang memutuskan segala kelazatan, iaitu azab kematian. Takut. Takut orang yang tak merasa lagi takut lagu kita lah. Wahai manusia, jadikan rahsianya di belakangmu dengan balasan yang bakal engkau peroleh daripada kesenangan di akhirat kelak. Jadikanlah rahsianya di belakangmu dengan balasan yang engkau peroleh daripada kesenangan di akhirat kelak. Apa dia ni? Jadi orang amanah, kata Allah. Jadi orang amanah. Ini nasihat Allah pada kita. Apa juga rahsia yang Rasulullah simpan. Simpan elok-elok. Letak di belakang. Jangan duk hidang rahsia orang di depan. Jangan buka di depan khalayak ramai. Letak dia di belakang. Maksud dia benda di belakang ni kita tak pernah tengok. Kita tak pernah tengok pun tulang belakang kita. Tak nampak. Kepala kita boleh kali sikit-sikit saja. Jadi keadaan ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, maka letak di belakang. Jangan pandang dah. Itu kesenangan di akhirat kelak. Kesalehan, kebaikan-kebaikan yang telah pun engkau luputkan. Dan apa yang engkau nikmati ketika di dunia, janganlah jadikan ia satu kegembiraan. Apa yang sudah luput daripadamu, janganlah menjadikan engkau berputus asa. Apa juga kebaikan yang kita buat di dunia ni, lupakanlah. Jangan duk cerita. Jangan duk ungkit-ungkit. Kalau ke orang lupa pun, tak apa. Kalau orang lupa pun dia kata, jangan jadi putus asa. Maknanya kita tengok kalau kata segala jasa kita tak dikenang. Orang lupakan. Bahkan orang hina balik kita di atas perbuatan-perbuatan kebaikan kita. Pun tak apa. Kita jangan putus asa. Lakukan kebaikan. Kita tengok Ustaz Ibn Liu macam-macam dia kena kan. Macam-macam dugaan yang dia kena. Ya, orang kata dekat dia sekarang ni orang fitnah dia terus. Dan dia jawab apa satu jawapan yang kita rasa begitu menyentuh hati kita. Dia akan terus buat kebaikan sehingga nafas yang terakhir. Dia akan terus buat kebaikan. Apa orang nak kata, biarlah orang kata. Kan? Sebab apa? Ini berpegang kepada hadis Rasulullah dan juga hadis Allah inilah. Biar apilah. Jangan kita rasa putus asa. Tak apa, aku tak mau buat dah. Biar dia punya pasal dekat hampa. Nak makan ke, tak makan ke, nak hidup ke, nak mati ke, punya pasal. Tak, teruskan. Jangan rasa putus asa. Wahai manusia, daripada tanahlah engkau kujadikan. Ini kita maklum. Kita ni diciptakan daripada tanah. Dan ke tanah jugalah engkau akan kembalikan. Dan daripada tanah jugalah engkau kubangkitkan. Ucapkanlah selamat tinggal untuk dunia. Dan bersiap-siaplah menuju akhirat, yakni maut. Ketahuilah bahawa apabila ku cintai seorang hamba aku asingkan ia daripada dunia
Lalu aku tunjuki ia cara amal untuk akhirat. Kutunjukkan kepadanya aib dan celah dunia supaya ia menghindarinya dan supaya ia beramal dengan amalan ahli syurga. Maka aku masukkanlah ia ke dalam syurga dengan kasih sayangku. Ini tanda sebab tu ada dalam beberapa ungkapan-ungkapan mutiara kata sesiapa yang Allah Ta'ala kehendakkan dia kepada kebaikan, saya Allah Ta'ala berikan dia faqih fiddin. Nah, wa may yuridillahu bihi khairan faqih fiddin. Siapa yang Allah Ta'ala nak dia jadi baik, nak masukkan dia ke dalam syurga, Allah Ta'ala akan bagi dia kefahaman dalam beragama. Bila orang tu faham dalam beragama, dia tahu yang mana baik, yang mana tak baik. Dia tahu yang mana buruk, yang mana baik. Dia tahu yang mana sah, yang mana batal. Dia tahu yang mana haram, yang mana harus. Yang mana wajib. Jadi, dia akan faham. Dia akan faham. Maka Allah Ta'ala akan sibukkan dia dengan akhirat. Tunjukkan jalan. Itu katalah, kita sibuk kepada jalan akhirat, itu adalah satu jalan untuk menuju ke syurga Allah dengan kasih sayangnya. Memang susah. Jalan ke akhirat susah. Susah payah. Dan kita bersusah payah dengan Allah itu kita sakit. Dalam kesakitan itu ada nikmat. Dan apabila aku memarahi seseorang hamba, aku sibukkan dia dengan urusan dunia. Bimbang dah. Kalau aku benci, kata Allah, kalau aku tak suka kepada seorang hamba, aku akan bagi dia sibuk dengan dunia dia. Tak habis-habis dengan dunia saja kalau kita tengok. Ada satu kebaikan, sat lagi yang tu, sat lagi yang ni. Tapi semua bersifat keduniaan. Ini kata Allah kalau aku benci kepada dia. Kalau aku marah kepada seorang hamba tu. Dan dia kata, ia lupa kepadaku dan kutunjuki baginya jalan untuk keduniaan. Maka jadilah ia ahli neraka. Dan ku masukkannya ke dalamnya. Sebab tu saya kata kita susah tak apa. Kita bersusah payah di atas satu kerja kebaikan. Tak mengapa. Sebab kita tahu Allah Ta'ala sayang dekat kita. Saat lagi ada saja. Usikan demi usikan, jentikan demi jentikan. Rupa-rupanya itu adalah jentikan sayang daripada Allah untuk kita selalu mengingatinya. Wahai manusia, selanjut mana pun usia seorang, tapi pasti akan berakhir. Dunia ini tidak ubah seperti lampu Aladin. Dia bubuh lampu Aladin hinggap sekejap. Kemudian ia pergi untuk tidak kembali. Panjang mana pun umur kita ni, semua mati. Panjanglah umur sampai 450 tahun pun mati. Panjang sampai 1000 tahun pun mati. Semua akan mati. Tak ada yang kekal. Dia kata, hidup ni macam lampu Aladin. Okey, kita kata macam pelita lah. Pelita minyak kan. Yang apa, nasyid dulu-dulu Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia kan pasti padam sendiri. Kan di nasyid dulu-dulunya nasyid dulu saya ingat kecil lagi sebenarnya dia kata hidup kita ni macam lampu, macam pelita tu. Kita duk bergantung dekat minyak. Sebenarnya kita bergantung pada nyawa. Hayat yang Allah Ta'ala bagi, kita tak tahu banyak mana. Sampai masa habis minyak tu, kering, padamlah dia. Itulah kita. Kalau di sini diistilahkan lampu Aladin. Sampai masanya padamlah ya. Padam tu kena tuang minyak lain boleh menyala. Kita tak tuang dah, habis. Wahai manusia, akulah yang menciptakan engkau dan akulah yang memberi rezeki kepada engkau. Akulah yang menghidupkan engkau, akulah yang mematikan engkau. Akulah yang akan membangkitkan engkau dan akulah yang akan menghisap engkau. Jika engkau berbuat jahat, aku melihatnya. Walaupun engkau tidak memiliki keburukan atau manfaat bagi dirimu, begitu juga dengan maut, hidup dan hari kiamat. Ini satu pemberitahuan Allah yang kita memang terima, kita tahu. Hidup dan mati kita, dia yang buat. Rezeki kita, dia yang bagi. Dan segala-galanya, dia yang hisap. Kita tahu. Semua kita tahu. Cuma, kita buat juga di atas benda yang kita tahu. Wahai manusia, taat dan berkhidmatlah kepadaku. Lalu ni kita dah khidmat ke Allah lah. Sekarang ni kita sedang berkhidmat pada Allah.
Kita ambil Masya Allah yang bagi pada kita. Kita duduk sama-sama. Nah, tu dia kata, orang yang tak ada data dah pandai pergi cari data. Yang tak ada handphone dah pandai pergi beli handphone. Untuk apa? Untuk berkhidmat pada Allah. Allah ni miskin kan perlukan perkhidmatan. Allah lemah kan? Allah tak lemah. Allah tak miskin. Kita yang lemah, kita yang miskin. Jadi kita nak menguatkan jiwa kita. Dengan cara kita berkhidmat pada Allah. Apabila kita berkhidmat di atas jalan Allah, maka ianya akan menguatkan jiwa kita. Janganlah engkau mengambil berat tentang rezeki, kerana rezeki itu telah ku selesaikan urusannya. Jangan susah hati dah kat rezeki. Itu urusan Allah. Jangan susah hati. Salah duk fikir. Apalah nak makan ni. Ni dengan tak boleh nak kerja kan. Sekarang penyakit semakin tinggi. Bukan kata makin nak korang, makin ramai kena cucuk, makin tinggi naik. Kemarin Pulau Pinang sampai 2,000 lebih dah. Kita ni macam duk tunggu giliran bila dia nak main kat aku. Minta doa pada Allah, jauhkanlah dia daripada aku. Itu semua urusan Allah. Pohonlah pada Allah. Janganlah berduka cita atas sesuatu yang telah ku selesaikan urusannya untukmu. Ini semua kerja Allah. Wahai manusia, bagaimana engkau akan menanggung urusan sesuatu yang tidak ditentukan bagimu dan tidak mungkin engkau mendapatnya, sebagaimana engkau tidak mungkin mampu mengambil upah pekerjaan yang dibuat oleh orang lain. Hang tak usah susah hatilah, benda tu bukan urusan hang. Hang jangan fikir. Bila hang fikir sesuatu yang bukan urusan hang, dia jadi masalah. Dia fikir sampai yang bukan-bukan. Orang baru duk cerita dia di sini dah tidak tak lena dah. Awak kena dah ke? Tak kena lagi. Kalau kena dah ke? Tak kena lagi. Macam seorang sahabat jumpa saya, dia kata dia ni sakit dada. Jantung apa no? Tak kot. Saya kata angin kot. Saya kalau orang tanya angin selalu lah. Sebab saya pun berangin. Dia kata tapi rasa sakit lah. Angin kot. Jantung rasa dia. Kalau lah jantung, dia kata jenuh lah. Dia ni dah lah tak ada siapa. Kena jantung sakit sekali lagi. Nak pergi operation. Kena dah ke jantung? Tak kena dah lagi. Tapi rasa-rasa dah tu. Rasa-rasa macam jantung. Tak pun. Bukan dia. Esok nak pergi hospital. Doktor nak beritahu keputusan. Tengok-tengok bukannya ke. Alhamdulillah. Ini dah kata-kata Allah. Jangan susah hatilah. Benda tu bukan punya pun. Yang dah pergi ambil. Benda tu main letak atas kepala hang. Tu orang panggil anxiety. Penyakit lah ni. Penyakit anxiety. Bimbang yang bukan-bukan. Dia baru sesema je kot. Sesema batuk. COVID dah. Baru sesema COVID dah. Wahai manusia. Jika jalan yang pasti ditempuh ialah jalan maut, maka bagaimana orang yang masih bergembira? Jika rumah yang sebenarnya adalah kubur, maka bagaimana orang yang masih bersukaria lagi di dalam rumahnya di dunia? Hantar dah jalan nak tempuh ada jalan maut. Duk seronok lagi no. Nak mati pun seronok. Rumah sebenar adalah kubur. Tapi masih duk seronok lagi di atas dunia ni. Wahai manusia, meskipun sedikit rezeki tapi disyukuri adalah jauh lebih baik daripada rezeki yang banyak tapi tidak disyukuri. Dapat sikit, Alhamdulillah. Kita sakit kaki, Alhamdulillah. Tangan tak sakit. Lutut sakit, Alhamdulillah. Pinggang tak sakit. Telinga sakit, Alhamdulillah. Mata tak sakit. Kemudian kepala sakit, Alhamdulillah. Mulut tak sakit. Tangan boleh makan. Okey, tangan sakit, mulut tak sakit. Boleh suap. Kita ke mana pun tetap mensyukuri dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang sedikit itu disyukuri lebih baik daripada yang ada banyak tapi tak pandai nak syukur. Ada segala tapi tak pandai nak bersyukur. Wahai manusia, orang yang berduka cita, akulah yang menghilangkan kedukaannya. Kita mengaku, kita terima. Orang yang meminta ampun, maka akulah saja yang mengampuni dosanya. Tak ada orang lain lah yang boleh mengampunkan segala dosa. Orang yang taubat itu, akulah yang membuatnya terhalang daripada melakukan dosa. Orang yang telanjang pun, akulah yang memberi pakaian baginya. Orang yang ketakutan juga, akulah yang mengamankan dirinya daripada rasa takutnya. Orang yang lapar itu, akulah yang mengenyangkannya. Allah Ta'ala cakap dengan kita. Allah Ta'ala kan mutakabbir. Maha membesarkan diri.
Ni dia duk membesarkan diri daripada kita lah. Kita terima. Kita akui. Nah, kita lapang Allah yang bagi makan. Dah aku yang susah payah pergi kerja. Beli makanan ni. Tapi Allah yang bagi. Ha? Jika si hamba berada dalam keadaan taat kepadaku, meredai urusanku, maka aku mudahkan baginya urusannya. Dan aku persulit menguatkan menutup kesalahannya. Aku lapangkan dadanya juga. Kalau hang cari aku, kalau hang letak semua masalah dekat aku, kalau hang mengadu dekat aku akan bagi segala-gala kelapangan pada hang. Aku persulitkan, maksud dia, aku akan tutup segala kesalahannya. Dan aku lapangkan dadanya juga. Wahai Musa, kita tengok hadis ini masih lagi diakhiri dengan nama Musa. Dalam banyak-banyak hadis kursi, ada 2-3 hadis kita baca dalam nama Musa kan. Sebab apa? Sebab di antara para Nabi yang paling kuat ujian, yang paling besar ujian adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi bahagian-bahagian perkataan Allah dalam hadis-hadis kursi ini, ada yang terus dia kata kepada Nabi Musa. Wahai Musa, sesiapa yang mencari kekayaan melalui harta fakir, miskin dan anak yatim, aku miskinkan dia di dunia dan aku azab dia di akhirat. Sesiapa yang angkuh terhadap orang fakir dan orang lemah, aku runtuhkan binaannya pada akhirnya. Kemudian aku tempatkan dia di neraka. Sesungguhnya ini ada dalam suhuf-suhuf yang terdahulu, iaitu suhuf Ibrahim wa Musa. Ini di antara firman Allah yang terakhir penutup pada hadis ni. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang mencari kekayaan melalui harta fakir miskin. Dah dia susah kita peras ugut, ambil lagi, silap sikit denda, silap sikit saman, dah dia susah. Macam dalam keadaan lah ni. Kan lah ni orang miskin yang tak mampu nak pakai mask, nak salin, nak beli lain. Kena denda 1,000. Dah lah dia susah. No? Jangan ambil kesempatan. Kesian orang yang lemah. Allah. Ini di antara firman Allah Subhanahu Wa Taala yang kita ambil pengajaran pada hadis yang ke-38 ini. Pada keseluruhannya yang mengenai dalam kehidupan seharian kita. Yang mana hadis-hadis yang ada di dalam kitab yang telah pun kita khatam pada hari ini adalah daripada karangan Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, dengan tujuan menjadi dasar atas sumber yang kukuh sebagai nasihat serta pengajaran bagi para mukmin yang sentiasa haus akan kesempurnaan pengabdiannya kepada Ilahi, sekaligus menjadi peringatan bagi para ahli ibadah serta galakan bagi para muttaqin. Beliau memilih di antara sekian banyak hadis kursi untuk disampaikan kepada kaum muslimin supaya ada suluh ni lampu jalan yang boleh menunjuki mereka ke jalan yang lurus, mengajak mereka ke zuhud, tawaduk, sabar, takut kepada Allah Azza wa Jalla serta berserah diri secara total kepadanya. Hal-hal seperti ini sudah tentu amat digemari orang mukmin dan orang-orang yang rajin beramal supaya mereka sentiasa dalam keridhaan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang di dunia dan di akhirat. Inilah orang kata mengaji kitab dari kulit ke kulit, dari kulit depan sampai kulit belakang. Kita baca sampai habis. Okey, selepas ni katalah kita nak jadi tenaga pengajar. Katalah orang kata hang ni mengaji lama dah. Tolong ajar asal kami cari kitab-kitab yang mana kita khatam dari kulit ni, silakan. Kata Imam Syafi'i, jangan nanti alim baru nak mengajar, tapi mengajarlah sampai kamu alim. Boleh jadikan dia sebagai bimbingan. Kita ada bahan-bahan rujukan. Kita boleh baca. Katalah kita nak buat majlis taklim dalam rumah kita. Mai nak buat majlis taklim. Silakan. InsyaAllah ta'ala wallahu a'lam. Kalau dulu-dulu habis kitab ni kita nanti buat kenuri lah Yang ni tak apa, saya pergi makanlah kenuri apa yang ada di dapur tu Kan kita dulu rajin kenuri, silap sikit adalah kenuri. Alhamdulillah. Ini kenuri lah dalam rumah. Alhamdulillah. Okey, baik. Saya sudah dulu InsyaAllah minggu depan kita baca Matan Arba'in. Hadis daripada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Ada soalan? Assalamualaikum Ustazah.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ji, silakan. Okey, Ji bacakan soalan daripada sahabat kita. Dia Ya. tanya sesuai dengan hadis kursi pada hari ini. Dia kata yang mana dia kata pernah sendiri dia bekerja di salah satu daripada syarikat orang Cina lebih daripada 20 tahun yang lalu. Dia kata saya pernah ambil dan membawa balik ke rumah kertas-kertas A4, pen, dia kata kepunyaan syarikat untuk kegunaan anak-anak masa sekolah. Jadi sekarang ni dia kata bos yang Cina tu dah meninggal dunia dan company pun dah ditutup. Jadi kan apakah yang perlu dilakukan oleh dia untuk menebus balik kesalahan-kesalahan yang dia buat dulu. Maksudnya barang yang dia gunakan untuk kegunaan sendirilah, dia ambil daripada syarikat. Dan itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, apakah macam lafaz solat, contohnya solat Zuhur, adakah perlu diletakkan atau diwajibkan meletakkan perkataan fardu apabila dia melafazkan niat tu? Itu saja Ustazah. Okey, baik. Nah, saya jawab yang pertama dulu nah. Berkenaan dengan barang syarikat. Barang syarikat ni walaupun yang telah lama, tak kira lah berapa puluh tahun yang lalu, kita dah pernah terguna. Sekalipun company tu bukan Islam. Sekalipun dia bukan Islam, kita wajib bayar balik. Kita wajib bayar balik sekalipun dia bukan Islam. Okey, kita tengok dalam pekerjaan tu kita dah menggunakan hak syarikat. Contoh kata kertas dia ke, pen dia ke atau sebagainya barang syarikat. Kita tak sempat nak minta halal padanya. Dia pun dah tak ada, company pun dah tutup. Jadi apa yang perlu kita buat? Baik, kita gunakan, kita anggarkan berapa jumlah kita gunakan. Kita bagilah anggaran hari ni mungkin kalau sebatang pen dalam harga berapa dah, 2-3 ringgit tak mahal pen dah. A4 bukan dia nak ambil satu rim tu kot mungkin lah. Kita kira dengan harga langsa ambil RM50. Ambil RM50 ni. Okey, kita boleh pergi sedekah. Kalau kita nak sedekah di atas nama Cina tu, dia tak ada lesen besar, dia tak ada nama Islam. Orang tak ada Islam ni, dia tak ada lesen besar. Kita sedekah di atas hutang-hutang yang kita buat. Moga itulah kifarat pada dosa kita. Dosa perbuatan kita. Nak menghapus dosa kita dengan orang, sesama manusia ini Allah Ta'ala tak akan maafkan. Walaupun kita mati syahid, tapi kalau kita berhutang dengan manusia, hutang tu Allah Ta'ala kata tak boleh selesai. Walaupun orang mati syahid. Tapi yang ada berhutang dengan manusia, yang tu tergantung lagi. Jadi kena pergi selesai dulu. Jadi macam mana cara dia? Apabila kita tak jumpa dah dia, saya kata tadi, anggarkanlah RM50, ambil RM50, pergi buah dalam tabung masjid. Ataupun letak di pada mahat tahfiz. Atau wakafkan pada mana-mana bahagian tempat. Musola ke yang nak buat bilik air dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mensucikan harta kita dan dosa-dosa kita itu tadi. Dengan cara yang demikian tu. Sebab kita tak akan diperhitungkan di sana nanti. Dan yang soalan yang kedua berkenaan lafaz. Lafaz ni dia adakah waktu niatnya ataupun ketika mana dia berkata di mulut? Dia tulis, dia kata lafaz, ketika lafaz nak sebelum maksudnya nak masuk solat tu kan dia lafaz sebelum nak masuk. Kalau lafaz tak sebut fardu pun tak apa, tak sebut lafaz terus pun tak apa. Maksudnya kita nak kata usolli fardu zuhri arba'an raka'atin. Yang tu tak kata pun tak apa. Lafaz ni sunat. Yang wajibnya hak yang lintasan dalam hati. Qasad, ta'rad, ta'yin. Itu wajibnya. Sahaja aku sembahyang fardu. Itu qasad, ta'rad, ta'yin. Sahaja aku sembahyang fardu. Itu wajib sebut fardu. Di dalam niatnya. Di dalam lafaz tak kata pun tak apa. Sebab lafaz bukan di antara senarai rukun sembahyang yang ke-13. Tak. Betul tak? Pertama ada lafaz. Tak kan? Niat kan? Rukun sembahyang yang 13. Pertama sekali niat. Bukan lafaz. Jadi bermakna lafaz ni tak kata pun tak apalah. Tapi kalau niat, wajib kata. Kalau niat, kena kata. Sahaja aku sembahyang fardu, zuhur, asar, atau maghrib, atau isya, atau subuh dan sebagainya. Fardu wajib sebut. Sebab dia sembahyang fardu.
Dia nak membezakan di antara fardu dan juga sunat. Okey Ji. Harap sahabat kita yang bertanya boleh dapat. InsyaAllah, mudah-mudahan InsyaAllah. faham. Kalau dia tak faham, suruh dia tanya sekali lagi. No? Bagi kita jelas soalan dia tu. Okey, Ustazah tadi Ustazah kata macam contohnya yang kata nak sedekah daripada duit yang kita contohnya guna berapa-berapa tadi kan dalam syarikat tu. Dia kata maksudnya adakah perlu sertai dengan niat kah ataupun nak ni macam mana ataupun just kita letak gitu je. Okey, kita letak, kita habaqlah kepada Allah, pada diri kita, inilah duit yang aku gunakan sekian. Kita tak payah pergi akad dengan mana-mana orang kat situ. Kita bagi saja. Ini sumbangan. Nah, Allah yang tahu. Kita tahu, Allah Maha tahu. Okey, wallah. Jadi dekat maksudnya yang penerima tu adakah golongan-golongan tertentu kah ataupun macam mana Ustazah? Ya, golongan-golongan tertentu. Dia termasuk di antara asnaf yang layak menerima. Tak boleh bagi sebarangan orang lah. Okey, terima kasih Ustazah. Ya, baik-baik. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Kak Ana, silakan. Ustazah, pasal apa kita solat, kita puasa, kita buat kebaikan, tapi pasal apa kita masih takut pada kematian? Okey, pasal apa kita takut pada kematian? Kita semayang. Sebab apa yang kita buat hari ini bukan menjanjikan surga lagi. Sebab tu kita takut. Mati ni memang kena takut pun. Kalau kita duduk seronok, sebab tu Rasulullah kata, kalau hampa tahu macam mana sakitnya mati tu, nescaya hampa akan banyak menangis daripada tertawa. Bila dia tengok sahabat ketawa terbahak-bahak, Rasulullah tak suka. Rasulullah kata, kita ni, kalau hampa tahulah betapa sakitnya mati itu, nescaya kamu akan menangis. Jadi normal lah kalau orang takut mati ni. Normal lah orang takut mati ni. Sebab dia akan lebih kuat dalam amalannya. Dia akan lebih memperelokkan amalannya. Alhamdulillah. Satu perasaan yang diletakkan atas nama takut boleh mendekatkan diri kita dengan sifat taqwa. Wallahualam. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Janita. Cantik no. Ada sahabat yang nak tanya. Biru berbunga putih. Silakan. Ustazah saya. Okey Ustazah, saya nak tanya berkenaan dengan penyakit anxiety yang Ustazah sebut tadi kan. Ni saya tengok ramai sangatlah yang terjebak lah kan dengan anxiety ni kan. Okey, saya ada beberapa orang sahabat juga yang ada mengalami anxiety ni kan, sebab macam mereka bagi tahu simptom dia, gejala dia macam mereka takut lah. Takut apa akan jadi pada masa depan. Tapi lah ni memang ramai sangat yang kena penyakit ni kan. Saya pun tak faham sangat tu nak tanya Ustazah kan. Kira mereka macam takut, macam mana kita nak nasihat mereka lah kan. Macam mereka tanya pendapat kita kan. Macam ubat pun mereka dah makan dah, hospital semua mereka dah ubat, mereka dah makan dah. Rawatan-rawatan yang sekretari semua mereka dah ambil dah, tapi masih dihimpit dengan perasaan cemas tu lah kan. Takut anxiety tu kan. Cemas tu sampai menyebabkan tu lah sakit anggota badan macam kejang, ketak badan apa semua sampai jadi teruk, tak boleh lena apa semua kan. Lepas tu perasaan mereka tu dihimpit, tanya bila kita tanya mereka masalah macam mana, masalah mereka tu macam duk takut nak mati lah, takut Allah tak ampunkan dosa, tambah dengan macam Ustazah kata tadi lah, kita penyakit pandemik lah ni kan, COVID tu kan, lagilah mereka rasa takut nak tinggal anak-anak, takut tu takut ni. Lepas tu itulah soalan saya kan, kalau kata kita berhadapan dengan mangsa-mangsa anxiety ni kan, macam mana kita nak nasihat mereka? Tapi mereka ni orang yang kuat amal jugalah, orang yang Alhamdulillah lah kan. Kita tengok semua amalan, kita nak nasihat ke arah untuk buat amalan ni, tengok mereka pun dah beramal dah, cuma masalah dalaman mereka tu. Ataupun adakah penyakit gejala anxiety ni satu macam mana? Macam mana Ustazah, ada gangguan ke macam mana Ustazah? Lepas tu cara nak elakkan dia lah, nak ubat dia lah, nak tanya Ustazah sebab ramai sangat kawan yang sahabat-sahabat kita yang terjebak juga kan sejak pandemik ni itu soalan saya Ustazah. Okey, berkenaan dengan penyakit anxiety ni sebenarnya dia gangguan jiwa
Orang anxiety ni dia lebih ke arah gangguan jiwa. Dia suka memikir pada benda yang remeh sebenarnya. Benda tu mula sikit. Tapi bila dia jadi satu masalah buat dia, dia jadi besar. Dia makin besar, dia makin besar. Macam nak rasa nak mati. Semua orang nak mati. Kita pun nak mati. Kita pun takut nak mati. Saya kata, kita pun takut juga. Tapi ketakutan kita tu tak adalah sampai menyakitkan. Tak ada sampai kita nak keriau, ni menangis. Sampai tak ada sebab. Nah, tidur tak lena. Makan tak lalu. Dia duduk susah, dia susah. Kita tanya, oh rupanya tak banyak sangat pun sakit dia. Taklah sebesar mana. Dia ambil pot, kata orang dulu suka ambil pot. Hang dia suka memikir. Itu di antara penyebab dia. Dia sakitnya, ada penyakit pada dia tapi dia terlampau fikir pada penyakit itu menyebabkan dia anxiety pula. Dia ambil berat. Okey. Di antara salah satu penawarnya, penawar yang inilah di antara guru-guru agama yang menasihatkan orang yang ada penyakit ataupun disebut bersangka tak baik dengan Allah sebenarnya. Dia selalu bersangka tak baik dengan Allah. Bila dia bersangka tak baik dengan Allah, maka itu penyebab dia bimbang segala hal. Dia bimbang sangat-sangat Allah. Jadi salah satunya bersangka baik pada Allah di atas segala musibah, di atas segala ujian yang Allah bagi dekat kita. Kita tahu, ni daripada Allah. Dia bagi dekat aku. Pasal apa aku nak susah? Kan kalau dalam hadis Qudsi yang terakhir kita baca ni, cuba bagi dia baca, bagi dia faham. Tapi dia akan jadi juga. Itu yang pertama, bersangka baik dengan Allah. Yang kedua, banyakkan membaca Al-Quran. Yang ketiga, cari sahabat-sahabat yang soleh dan solehah untuk sentiasa mengingati dan dampingilah mereka untuk sentiasa duduk di dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikrullah. Di antara tiga sebab ini guru saya yang bagilah. Pertama, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan apa yang kita hadapi, kita kena sangka baik dengan Allah. Kedua, baca Al-Quran jangan mati. Ketiga, berdampinglah dengan sahabat yang soleh dan solehah. InsyaAllah. Lama-lama lah, dia bukan nak baik segera-segera. Lama-lama dia makan masa. Sebab saya pun ada kawan yang anxiety tapi dia kadang-kadang dia mai juga kat dia tu. Dia mai juga perasaan tu. Dia ni lebih kurang, dia kata sampai dia rasa dia ni macam kena sihir. Dia berubat dengan cara sihir pun tak baik. Benda ni sebenarnya dari dalam diri dia sendiri. Bukan daripada luar. Dari dalam diri dia. Bila dalam diri dia itu dia dihantui dengan rasa tu, syaitan ambil kesempatan. Maka berlakulah macam-macam. Termasuklah sihir. Allah alam janita. Sekadar itu nasihat yang mampu saya bagi. Selebihnya terpulang kepada mereka. Janita, Ya, Ustazah, saya ada dua sahabat lah yang anxiety yang teruk lah, ekstrimnya kan. Dia salah satu tu ahli keluarga jugalah, saya tahu lah dia punya masalah kan. Dia macam dia tak, kata apa, dia ada dululah kisah zaman dulu-dulu ni, dia ada buat satu dosa lah, kata maksiat lah contoh kan. Maksiat tu masa muda dia. Bila dia dah mature ni, dia dihantui oleh dosa maksiat tu. Jadi dia macam, dia takut, dia tak mau cerita, dia tak mau nak apa, dia tak mau nak, orang kata apa, menerima kenyataan. Bukan, dia tak mau nak, apa tu, orang kata apa, dia sembunyikan dosa dia tu. Macam mana nak bang tapi orang kata apa, dia macam dihantui oleh dosa dia hak lama tu. Jadi macam dia tak lepas lah. Jadi hak tu yang bawa dia tu sampai dia jadi anxiety tu. Yang tu. Satu lagi kawan saya ni pula sama juga. Dia ada anak apa nama? Anak apa ni, orang kata apa? Anak penyakit apa? Bukan OKU, dia apa ni? Yang apa dah, Allah, dan dah lupa dah. Apa nama ni, yang hyperactive tu apa? Yang lah ni penyakit tu kan? Apa ni, Allah lupa dah. Yang hyper tu? Yang hyper tu, yang ya Allah lupa dah. Apa? Autism, okey. Anak autism yang nakal, yang hyperactive ni kan. Anak dia tu dah lah kata lah ni dah dalam 8 tahun, 9 tahun dah pergi sekolah dah. Anak dia memang jenis hyperactive yang ni, tapi dia tak mau pergi declare lah, tak mau pergi buat rawatan, dia tak mau terima kenyataan kata anak dia autism. Jadi dia buat macam benda tu anak dia tu biasa.
Jadi dia tak boleh terima kenyataan. Lama-lama dia akan jadi anxiety lah. Dia macam duk pendam perasaan dia tak mau terima. Bila macam kita nak cakap dengan dia, kita kata sebenarnya ada satu benda yang menghantui diri dia terlepas. Dua sebab kita duk nampak lah. Tapi mereka ni payah nak terima kenyataan. Mereka tak mau macam kita kata dosa tu. Macam yang dosa tu dia tak mau nak settle kan. Macam dia ada buat salah dengan orang kan. Dia tak mau settle. Jadi sampai tua pun dia duk ingat benda tu lah kan Tuhan. Jadi tu lah masalah kan. Saya duk tengok tu. Dia pun tak lepas. Jiwa. Saya kata jiwa lah. No? Ada dosa yang tak lepas. Yang menghantui diri dalaman dia tu kan. Yang tu saya duk tengok. Tapi itulah payah juga nak bagi dia terima kenyataan kan. Ya. Dari dalam dia pun. No? Kena dari dalam diri dia pun sendiri. Dia pun kena usaha. Kita semualah nasihat untuk diri kita jugalah macam saya pun ada dosa. Kita sama-sama. Betul. Terima kasih Janita. Terima kasih atas perkongsian. Terima kasih Nah. Okey lah ni Ji nak share sikit pasal anxiety lah. Sebanyaknya orang tak tahu anxiety tu apa benda. Okey, ni pengalaman Ji sendiri. Anxiety ni sebenarnya dia penyakit. Penyakit melibatkan penyakit jiwa. Tapi penyakit jiwa ni bukan semestinya dia ni kurang iman ataupun dia ni macam orang kata apa, tak yakin dengan Allah ataupun ni sekadar pendapat Ji sendiri. Ji habaq terus terang, Ji tak malu. Ji adalah salah seorang pengidap anxiety lah, ikut doktor punya orang kata apa, doktor punya diagnose. Ji ni adalah salah seorang pengidap anxiety. Anxiety ni dia bukan orang kata apa, kawan-kawan Ji pun ramai. Ada yang kata di kalangan cikgu, ada yang ustazah, macam-macam ramai orang. Bukan orang kata macam-macam lah. Anxiety ni dia lebih kepada macam chemical otak kita tu tak imbalance chemical. Bukan dia ni macam orang kata apa, penyakit chemical otak kita tu ada problem. Dia jiwa boleh tak? Jiwa boleh tak kata gangguan sikit pada jiwa? Gangguan jiwa pun dia ni, tapi dia bukan gila tau. Dia bukan gila. Dia chemical otak dia tu unbalance. Dia boleh jadi sebab trauma. Trauma ni contoh dia masa silam kita, contoh dia trauma macam orang accident teruk ke, kena gangguan penderaan ke, atau macam-macam penyebab lah. Bukan semestinya boleh jadi juga setengah orang tu dia jauh daripada Allah. Itu tak dinafikan lah atas dosa-dosa sebelum dia. Tapi boleh jadi juga dia ni orang kata apa, penderaan masa kecil ataupun trauma satu benda lah. Jadi dia kalau sedar sendiri kadang-kadang dia pun tak sedar dia ada anxiety. Kata apa, ramai orang dia sendiri tak sedar dia ada anxiety. Dia tengok dia normal. Tapi macam Ji dapat berpunca daripada masalah perut je lah. Ji kan ada masalah gastric GERD. Kebanyakan orang yang ada masalah perut dia akan dapat anxiety. Yang ni memang dari segi pengalaman Ji lah Ji cerita. Pengalaman Ji, siapa yang ada masalah macam gastrik kronik, masalah GERD, dia memang akan kacau chemical kat otak perut ni dengan apa, otak ni dia ada related. Anxiety ni bukan benda-benda yang simple lah, memang kacau sungguh-sungguh. Ini dari pergi pengalaman yang Ji sendiri hadap dengan kawan-kawan. Ramai kawan-kawan Ji, berpuluh-puluh orang lah, memang kata ratus lah senang. Macam-macam bidang kerjaya lah mereka ni. Kebanyakan yang lagi educated lagi teruk anxiety mereka. Kalau kata pensyarah ke kan, doktor, cikgu, Allah memang ramai. Doktor pun ada anxiety ni. Tapi macam Ji memang Ji tak makan ubat. Sebab Ji masalah punca dia Ji dari perut. Jadi Ji memang tak ambil ubat. Orang kata boleh kontrol lah, Alhamdulillah. Under control. Lagi satu orang yang ada masalah anxiety ni, dia ada masalah dia tak boleh nak bercampur dengan orang. Maksudnya tak boleh pergi crowded punya tempat. Dia tak boleh pergi tempat ramai-ramai, dia tak boleh pergi dekat supermarket, dia akan rasa macam nak hitam. Dia tak boleh bernafas. Ni Ji cerita pengalaman Ji sendirilah, sebab tu kan kadang-kadang Ji pun nak pergi crowded punya tempat, dia akan rasa macam nak hitam. Dia automatik jantung dia akan laju. Dia laju macam tak pasal-pasal tau. Kita tak dia automatik datang, bukan kita fikir apa pun. Tak fikir apa pun. Macam baru ni, sebelum ni lah, Ji pergi duduk. Kita pergi supermarket dalam duduk beli ni. Dia automatik dia main jantung laju, kita rasa kita nak hitam. Kita rasa kita tak menapah. Ni pengalaman Ji lah, Ji cerita. Alhamdulillah, terima kasih. Memang dia rasa macam nak mati ni. Padahal kita tak fikir apa pun masa tu. Tengah shopping kan.
Tengah shopping dia on the spot dia main macam jantung tiba-tiba laju. Tak boleh nak melapas, lepas tu kita rasa tak nak tumbang. Ni dari segi pengalaman Haji lah untuk kawan-kawan yang tak tahu kan. Ya, terima kasih. Lagi satu kan, kalau kita nak tengok keluarga kita kadang-kadang mereka pun ada anxiety, cuma tak semua orang sanggup bercerita benda ni sebab benda yang ni melibatkan orang salah faham banyak. Orang takut dia kata mental lah kan, orang kata mental kan. Orang tak sudi nak bercerita tapi dia tak malu sebab apa dia cerita ini pengalaman diri dia sendirilah. Alhamdulillah. Kalau seorang pengidap anxiety disorder cuma dia tak tahap lagi pergi jumpa psikiatri. Kita tak tahap sampai kena pergi refer psikiatri. Tapi dia memang biasa pergi jumpa psikologi memang untuk dapatkan kaunseling untuk macam mana nak handle anxiety ni. Jadi siapa-siapa yang ada masalah anxiety ni kalau nak dapatkan khidmat nasihat Ji yang nak bagi tahu lah anak Kak Ji kita sendiri ni, Cikgu Ji kita ni, anak dia adalah seorang doktor psikologi lah. Alhamdulillah. Jadi dia lebih arif pasal bab anxiety ni, dia cukup arif pasal anxiety disorder ni dengan panic attack kan orang kata kan. Cuma yang itulah perkongsian Andi, minta maaf lah Ustazah ambil masa Ustazah sebaya Andi nak jelaskan benda ni, sebenarnya banyak orang tak tahu pasal anxiety ni kan. Ya. Tanggapan orang silap pasal anxiety disorder ni. Jadi orang kata apa, Andi nak explain sedikit lah apa itu anxiety disorder. Minta maaf Ustazah nah. Terima kasih banyak-banyak atas perkongsian penerangan ilmu. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Ji. Sudi berkongsi. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sembuhkan penyakit ni daripada Ji. Dah lama dah rasanya menanggung penderitaan ni. InsyaAllah Jina. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Nak sambung? Waalaikumsalam. Ya, silakan. Ini kan ada yang soalan daripada Janita kan tentang dosa lampau, semua tu kan jadi menghantui dia punya keadaan sekarang kan. Jadi ada sahabat kita tanya, dia kata adakah tanda-tanda dosa kita tu Allah tak ampunkan ataupun bagaimana? Okey, adakah dosa kita tanda-tanda dosa tak diampun? Apabila kita mengenangkan dosa tu, insya-Allah dosa diampunkan. Saya kata salah satu di antara penawar dia kena bersangka baik dengan Allah. Kena bersangka baik dengan Allah. Innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Sesungguhnya tak ada siapa yang boleh ampunkan dosa kita melainkan Allah saja. Innahu maghfiratan min indik. Itu antara ucapan. Sesungguhnya keampunan itu di sisi Allah. Bersangka baik dengan Allah. Yang dosa kita diampunkan kalau kita minta sungguh-sungguh pada Allah. InsyaAllah diampunkan. Bila kita tak ada sangka baik dengan Allah, itulah penyebab, salah satu di antara penyebabnya. Menghantui perasaan sendiri, dikejar dengan dosa yang lampau, maka makan jiwa. Makan jiwa sendiri. InsyaAllah dosa diampunkan, saya kata. Bersangka baiklah dengan Allah. Kena ada dan diri, kena pujuk hati ni. Nak bersangka baik dengan Allah ni pun kena ada cara Okey Jina, mohon maaf. Sahabat kita tanyakan sekarang ni banyak bantuan disampaikan pada waktu-waktu yang terdesak sekarang ni kan. Jadi dia ada terima bantuan barang-barang keperluan harian. Jadi bila dah banyak, contohnya macam beras kan. Jadi kalau guna beras pun tak makan banyak mana pun. Jadi dia kata bolehkah kalau katakan dia tukar. Maksudnya tukar barang tu lah. Jadi kan orang bagi beras banyak. Jadi dia tukar dengan barang-barang lain. Boleh tak dia boleh. Sedangkan boleh. Boleh Lana? Boleh, dia nak jual pun tak apa. Katalah dia dapat banyak, dia jual beras tu. Contoh dia dapat 5 kilo. Dia jual dengan harga RM13 kalau harga pasaran. Kalau harga lelong runcit di rumah ni RM10. Boleh dia jual. Ataupun mungkin dia demand sikit dia beras banyak dia tak mau. Dia nak minyak masak. Boleh. Dibolehkan. Okey. Okey. Lagi satu. Ada lagi satu soalan. Dia kata dulu pernah kerja di hospital.
Jadi kan contohnya ada di kalangan orang-orang yang berduit lah kan. Jadi sikit-sikit bawa mak ayah dia tu ke hospital, sedangkan contohnya mungkin rawatan tu tak banyak mana, tapi dia guna barang hospital tu lebih katanya sekadar macam nak bagi pengajaran pada orang yang sikit-sikit nak bawa mak ayah dia, sedangkan sikit je rawatan tu sepatutnya mungkin boleh dibuat di rumah ke macam mana kan. Jadi dia kata untuk nak charge lebih dia guna barang hospital lebih. Jadi maksudnya sepatutnya barang hospital tu guna sikit je, tapi dia guna banyak dengan alasan nak charge lebih pada yang anak-anak yang bawa mak ayah tu ke hospital tu. Jadi apa hukum dia, maksudnya sepatutnya sikit dia guna tapi memang dia guna banyak sekadar untuk nak charge anak-anak yang bawa mak ayah ke hospital. Tapi kalau miskin ke apakah, dia orang tak buat macam tu lah dia kata kan. Jadi apa hukum dia yang dia benda-benda yang dia buat dulu ni. Nanti saja saya. Ni dia menggunakan harta kerajaan. Kerajaan kaya, tapi kita kena tahu kerajaan tu ambil daripada harta rakyat. No, kerajaan kaya, nama pun kerajaan. Tapi daripada mana datang kekayaan kepada kerajaan? Daripada harta rakyat yang bahkan miskin. Termasuk dalam tu juga. Jadi dia menggunakan harta tu, sepatutnya tak payah bawa pi lah kot. Tapi dia nak guna ni. Dia membazir, dia menzalimi sebenarnya. Itu sikap menzalimi. Dan zalim itu adalah berdosa besar. Minta ampun pada Allah. Dosa saja nak membazirkan harta, sebab dia kata kerajaan dah ada, peruntukan dah ada, bawa pi sajalah, boleh guna, boleh charge. Tak boleh dah. Zalim hukumnya. Zalim ni haram dah. Wallahu a'lam. Maksudnya sekadar dia nak bagi pengajaran pada orang yang bawa mak ayah dia tu, bukan tak boleh. Tak boleh juga ya. Tak boleh, memang tak boleh. Kan ada juga orang panggil macam tu. Geram, kita geram. Kan? Okey, tak apa. Terima kasih, Ustazah. Ya, baik. Okay. Ni minta maaf lah, Ji nak share sikit lah untuk Janita, untuk kawan Janita tu. Kalau dia orang ada anxiety, dia baik dapatkan rawatan, bukan apa, anxiety yang tak dirawat, dia akan boleh convert to depression. Sebab tu depression ni kalau tak dirawat pula, dia akan orang kata boleh mudarat diri dan boleh orang kata sampai tahap bunuh diri lah. Bukan sikit-sikit punya benda ni memang kritikal kalau sampai tahap depression. Janita nak pesan macam tu lah. Dan kita kalau kita tengok orang bunuh diri, kita tak boleh nak claim mereka bunuh diri tau. Kadang-kadang mereka ada gangguan dalam mereka punya chemical otak yang menyebabkan mereka jadi guru. Sebab tu bila kita tengok kes-kes bunuh diri, tak boleh judge mereka tu, apa nak jadi, tak ada iman, bunuh diri apa tak. Kadang-kadang mereka sendiri pun tak sedar apa mereka buat atas gangguan chemical otak tu sendiri. Itulah dia nak pesan nak katakan. Sebab yang sahabat saya ni, dia dah tua dah Kak Ji, umur 50 dah, ada cucu pun ramai dah. Bukannya orang muda-muda punya ni. Tahap dia tu sebab penyakit anxiety ni dia sebenarnya penyakit tau. Dia penyakit dia. Cuma penyakit dia ni dia dekat otak, jadi orang tak nampak. Dia makcik-makcik dah, tahap makcik-makcik dah. Dia bagi share dengan saya, dia kata dia lah ni semayang pun dia tak rasa apa dah. Dia kata dia semayang dia tak rasa apa dah. Lepas tu dia kata lah ni, dia kata dia duk minta kat Allah nak bagi mati lah. Dia tenang, dia tak mati lah. Tahap dia dah tahap depression lah. Tahap depression. Depression. Lepas tu dia kata dia duduk rumah, dia kata dia jalan je dalam rumah. Dia pergi ke depan, ke belakang, sembahyang, angkat takbir, tak rasa apa dah. Kak Ji nak mati lah. Kak Ji nak share pengalaman Kak Ji lah. Kak Ji nak share pengalaman Kak Ji. Memang masa nak solat dia cukup mengacau. Dia cukup kacau Janita. Kadang-kadang memang rasa sedih. Sedih bukan pasal apa, kita nak buat amal baik, ibadat kan, nak buat benda baik. Dia memang akan kacau. Pengalaman Kak Ji sampai tahap Kak Ji punya jantung macam nak luruh ni, dia punya laju. Sampai tahap Kak Ji semayang, Kak Ji tak boleh nak buka mulut. Bila Kak Ji buka mulut, jantung tu macam nak luruh, macam nak tercabut. Memang orang yang ada masalah anxiety Allah uji bukan sikit. Memang struggle dia tu memang seksa. Sebab yang ni Kak Ji sendiri lalui, sebab tu Kak Ji boleh share. Sebab nak semayang tu masa tu lah dia akan mainkan shaking satu badan mengeletak. Lepas tu kan dia jantung ni macam nak pecah tau. Macam nak mati lah senang cakap. Sebab tu orang anxiety ni selalunya dia
cakap aku ni nak mati dah, tapi tak mati-mati pun. Duk sihat lagi sampai kalau. Saya percaya dia sebab dia ni seorang yang orang kata apa amal ibadat dia kuat juga uji kan. Lepas tu dengan usia dia pun dah muak kat 60 dah umur dia. Lepas tu cucu pun ramai, anak-anak pun support, duit RM dah habis RM10,000 dah pergi ke hospital semua kan. Tapi masih diuji lah, dia pun baru share dengan saya lah, duk cerita semua masalah dia kat saya kan. Saya pun Allah kena kata apa dengan apa yang asal kita nak, kita tak kena apa, kita tak kena nak judge dia lah sebab dengan usia dia, dengan keadaan dia, RM2 dah semua cukup. Tapi adalah cerita saya tu kan, kira saya faham lah sebab tak kena saya share kat sini kan, cerita kat dia lah, dia ada satu cerita lah dulu. Tak apa lah, orang kata Edis kata untuk bagi tahu sahabat-sahabat kita, orang kata share kan, orang kata kita orang tak tahu benda-benda ni kan. Okey, tak apa. Minta maaf. Sebab tadi nak tanya soalan kat Ustazah tu sebab yang melibatkan amal kita. Ustazah ada peminat tadi. Dia pun lapar dah no. Okey nah, boleh. Sahabat-sahabat kita boleh terus sambung sembang nah. Dan ni saya terpaksa undur diri buat seketika dan terima kasih untuk Ji yang berkongsi masalah dan